Buletin Didik 2 Februari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Warga pendidik perlu menjadi lebih kreatif dalam menarik minat murid, khususnya bagi mata pelajaran yang sering kali dipandang remeh seperti subjek Bahasa Melayu. Menggunakan lagu-lagu tular di media sosial dalam mempelajari tata bahasa adalah satu pendekatan yang menghiburkan sekaligus dapat memberi lebih kefahaman kepada pelajar mengenai penggunaan kata yang bersesuaian. Suasana pengajaran dan pembelajaran pastinya akan menjadi hambar apabila mendapat kurang respon daripada pelajar. Keadaan ini selalunya terjadi apabila pelajar kurang faham atau kurang meminati satu-satu subjek yang diajar. Enggan subjek Bahasa Melayu terus dipandang ringan, seorang guru dari Sekolah Model Khas Redang Panjang Batu Kurau, Cikgu Muhammad Azlin Ismail, tampil dengan pendekatan yang menghiburkan. Menerusi video viral, Cikgu Muhammad Azlin dilihat menari di hadapan muridnya sebelum disertai seluruh kelas. Dan pada waktu itu ialah waktu penghujung untuk PDP, ya murid-murid agak lemah, pada tu dia akan mengantuk, letih, dan saya mengejutkan murid-murid saya dengan menggunakan muzik yang viral di TikTok iaitu lagu Gadis yang Bunga daripada Rahman Rahim. Ya, saya menggabung jalinkan muzik lagu di dalam PDP saya iaitu menggunakan lirik. Di dalam lirik itu terdapatnya kata kerja seperti berjalan, memetik, kata-kata adjektif, kasih sayang, cinta, manja, ayu. Itu pun murid sukalah. 6 tahun bertugas sebagai pendidik, Cikgu Muhammad Azlin melihat keperluan menggunakan pendekatan yang kreatif dan menghiburkan dalam memenangi hati murid dan seterusnya menanamkan minat untuk terus mempelajari Bahasa Melayu. Dengan mimik muka yang ceria menggunakan lagu yang dekat di hati pelajar, pendekatan digunakan ini meraih penglibatan yang tinggi dalam kalangan pelajar. Pergerakan-pergerakan saya buat itu adalah secara spontan. Saya tak merancang pergerakan tersebut, tapi saya lihat murid-murid sangat seronok dan terujang. Kemudian saya menyuruh mereka untuk mendengar, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu saya tuntut dia orang mendengar. Okey, dengar lirik. Okey, dia orang akan mendengar lirik dan dia orang kemudian mereka akan catat di mana adanya kata kerja dan juga kata adjektif yang terdapat daripada lirik. Bukan sekadar mempelajari tata bahasa, inisiatif ini secara tidak langsung juga dapat mencungkil bakat pelajar dalam tarian dan nyanyian. Dalam usaha mencari dan menjejaki anak-anak pintar dari seluruh negara, Pusat Genius at Pintar Negara di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menganjurkan program pencarian murid pintar dan berbakat secara dalam talian mulai 1 Februari hingga 31 Mei. Ia merupakan program komprehensif bagi mempersiapkan murid pintar sebelum melangkah ke Menara Gading. Menurut pengarahnya, Profesor Madya Dr. Rolinda Yusof, program yang terbuka kepada murid berusia 8 hingga 15 tahun itu merangkumi 4 peringkat. Bermula daripada pencarian anak-anak pintar itu kepada menyediakan program pengayaannya, kepada program pendidikan menengah dan akhir sekali kepada pra-universiti sebelum mereka masuk ke universiti lah. Jadi kita mencari anak-anak ini, menjejaki mereka dan mengurus bakat mereka. Sebab itu kita mempunyai satu sistem pendidikan yang sistematik untuk menangani anak-anak inilah. Program turut mendapat kerjasama pelbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan College Genius Insan di bawah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Fokus utama program ini adalah kepada pelajar pintar yang mempunyai kepintaran dari segi intelek atau kepintaran semula jadi melebihi rakan-rakan sebaya. Jelasnya, pelajar perlu mengambil ujian saringan UKM 1 dan 2 serta memperolehi sekurang-kurangnya 2 tahap kepintaran intelek atau IQ daripada usia biologi mereka bagi melayakkan diri menyertai program tersebut. Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Rolinda turut menyangkal persepsi masyarakat terhadap tafsiran pelajar pintar itu sendiri yang dibuat hanya berdasarkan kecemerlangan mereka dalam peperiksaan semata-mata. Sebaliknya, pelajar pintar adalah pelajar yang mempunyai kebolehan luar biasa dan lebih kepada kreativiti di mana ia mungkin tidak begitu diketengahkan sekiranya mereka tidak mempunyai pendedahan yang setara. Justru, pelajar digalakkan mengambil ujian saringan tersebut untuk menguji tahap kepintaran mereka sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menyinar melalui platform yang betul dan bersesuaian. Pelajar yang berminat boleh melayari laman web tertera untuk mengambil ujian saringan pertama UKM 1.
Lebih setengah juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah didaftarkan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, ia satu permulaan yang baik ke arah memastikan seluruh masyarakat keluarga Malaysia dilindungi daripada pandemik COVID-19. Khairy melalui ciapan di Twitter berkata keutamaan untuk pemberian vaksin pada permulaan program itu adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan kerana mereka lebih berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Pada masa sama tegasnya, Jawatankuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Kanak-kanak CITFC di bawah timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali juga akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Khairy berharap dengan adanya program berkenaan, hampir separuh kanak-kanak di Malaysia akan mendapat suntikan vaksin menjelang penghujung bulan ini. KKM meletakkan sasaran 4.1 juta kanak-kanak untuk menerima vaksin jenis Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech bagi melindungi mereka daripada virus COVID-19. Program Peak Kids akan dilancarkan esok di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur. Baiklah, kenderaan di beberapa lebuh raya utama negara dilapor bergerak perlahan petang tadi. Ini dipercayai berikutan orang ramai yang sudah mula pulang ke ibu kota selepas bercuti sempena meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM melalui media sosialnya memaklumkan trafik perlahan di beberapa laluan di Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu arah selatan di Sungai Perak ke Terowong Menara, Ipoh Selatan ke Gopeng, hentian Gua Tempurung Tapah dan Bidur ke Sungkai. Selain itu, Lebuh Raya Utara Selatan arah utara turut sesak di Bukit Gambir ke Air Keroh sebelum masuk Plaza Tol Air Keroh, kawasan rehat dan rawat Air Keroh ke hentian sebelah Pedas Linggi ke Podikson dan sebelum masuk ke Plaza Tol Podikson. Di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pula, trafik sesak arah barat ke Kuala Lumpur di persimpangan Karak ke Plaza Tol Bentong dan selepas Plaza Tol Bentong ke Bukit Tinggi. Bagaimanapun, aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT 1 dan 2 didapati lancar di kedua-dua arah. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mendapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan pulang ke ibu negara. Bertemu kembali. Pada cuti panjang minggu ini, pasti ramai yang mahu beristirahat bersama keluarga tersayang. Untuk makluman, kawasan perkelahan Eco Rimba Air Menderu di Kertih Kemaman, Terengganu ditutup sementara. Ia susulan laporan penemuan kelibat harimau belang yang dilihat berkeliaran berhampiran kawasan perkelahan itu. Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu menerusi satu notis berkata penutupan kawasan rekreasi itu berkuat kuasa serta-merta bagi mengelak kejadian tidak diingini. Meskipun sudah hampir sebulan sejak haiwan liar itu menyerang haiwan ternakan milik penduduk, orang ramai dilihat masih mengunjungi kawasan perkelahan terbabit. Susulan itu, kawasan perkelahan kini dikawal sepenuhnya bagi mengelakkan orang ramai memasukinya sehingga haiwan liar itu dapat ditangkap. Tindakan itu turut memudahkan pihak perhilitan untuk melakukan kerja-kerja pemantauan bagi menangkap haiwan liar tersebut. Kawalan keselamatan oleh pihak polis serta Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Cabang turut dilakukan di sekitar kawasan berhampiran lokasi perkelahan bagi memastikan tiada individu atau orang ramai yang mencerobohi kawasan itu. Alternatif lain dalam kawalan pihak PDRM sentiasa ronda lah. Sebelum ni minggu lepas dia malam dia ada sesi dia ronda tiap-tiap selang sehari malam. Biasa dia buat macam tu lah untuk kawal daripada kebimbangan harimau tu masuk pada kampung. Untuk keselamatan orang kampung, Mak Cik Pong sokonglah untuk keselamatan orang kampung kan. Kita tak tahu tak benda ni mendegerok. Mendegerok jadi kita tak tahu. Maknanya semolek-moleknya gitulah. Harimau yang dipercayai datang dari hutan simpan rasau itu sehingga kini telah menyerang 3 ekor lembu ternakan milik penduduk sejak Januari lalu. Meskipun pihak perhilitan telah memasang perangkap, haiwan itu masih belum dapat ditangkap.
Aplikasi Quran Isyarat bagi komuniti orang kurang upaya OKU pendengaran lengkap 114 surah akan dilancarkan pertengahan tahun ini. Bagaimanapun, aplikasi Al-Quran pertama seumpamanya di dunia yang siap dibangunkan pada Jun tahun lalu memerlukan dana tambahan bagi proses terjemahan tafsir mesra komuniti berkenaan. Aplikasi Quran Isyarat dibangunkan sejak 2017 menerusi projek pelajar dan diteruskan oleh kumpulan penyelidik Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum UMMI, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. Ia bercirikan paparan teks ayat Al-Quran beserta kod tangan Quran yang dibaca tanpa tanda baris. Aplikasi yang dikombinasikan dengan bantuan jurubahasa isyarat dilancarkan pada 2019 dengan peringkat awal membabitkan 11 surah sahaja. Berkongsi cetusan idea pembinaan aplikasi itu, Ketua Penyelidik Dr. Nora Kiairi Muhammad Raus berkata pihaknya didekati komuniti OKU pendengaran pada 2015 yang mahu mempelajari Al-Quran tetapi tiada medium bersesuaian. Ini menjadi satu turning point bagi kami di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, khususnya di Pusat Penyelidikan Ibnu Maktum untuk meneroka bidang yang baru bagi kita merealisasikan apa yang kita sebut Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin ataupun Al-Quran itu adalah syifa wa rahmah. Jadi di situ kita melihat bahawa ada satu kelompangan yang perlu kita penuhi, iaitu bagaimana cara kaedah yang sewajarnya kita latih dan kita ajar kepada OKU pendengaran ini untuk membaca Al-Quran. Aplikasi itu boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Tambahnya, ketika ini hanya satu juzuk terjemahan tafsir mesra OKU pendengaran siap dan memerlukan dana sehingga 2.9 juta ringgit lagi bagi melengkapkan terjemahan keseluruhan baki 29 juzuk. Beliau ditemui pada siri perkongsian Misi Muliakan OKU dengan Agama Quran untuk OKU sempena Expo Jualan Al-Quran terbesar di Malaysia yang diadakan di Nashrul Quran Putrajaya. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang Expo selama 10 hari bermula 28 Januari hingga 6 Februari. Antaranya jualan gudang Al-Quran, wakaf Al-Quran dan kursus pengurusan jenazah perdana. Bagaikan sebuah muzium mini, itu yang terlihat sebaik melangkah masuk ke sebuah rumah di Kampung Sri Medan, Batu Pahat, Johor. Rumah yang didirikan di atas tapak kuartus pekerja Lombong satu masa dahulu kini dijadikan muzium mini bagi menyimpan sejarah Lombong biji besi lebih 100 tahun lalu. Minat mendalam terhadap aktiviti perlombongan biji besi mendorong Kamaluddin Abdullah, 83 tahun, menjadikan kediamannya muzium mini. Ruang tamu bersaiz 9x9 meter diubah suai dijadikan ruang pameran yang menyimpan sejarah awal lombong biji besi. Kamaluddin satu-satunya bekas kaki tangan lombong biji besi yang masih tinggal di Sri Medan setelah operasi perlombongan dihentikan 38 tahun lalu. Pelbagai bahan bersejarah termasuk gambar aktiviti perlombongan biji besi, peta kawasan, alatan serta jenis batuan disimpan sebagai bahan rujukan. Berasal dari Besut Terengganu, dia mula berhijrah ke Sri Medan pada 1963 untuk bekerja di syarikat Malaya Miners Limited yang mengambil alih aktiviti perlombongan yang ditinggalkan syarikat ISK. Kita survey, kita korek lubang, lepas tu kita ambil sampel, lepas tu kalkulate berapa tan ada kat situ, ambil sampel pergi analyse, itulah kerja dia prospektif macam tu. Saya kerja sini daripada akhir 63 lah, 64 tu ada kat sini lah. Sampai 80 lebih tutup, kita tutup tahun 80 gitulah. Tapi ofis masih buka lagi lah. Tinggal saya, pengurus, satu kerani, satu tukang kebun, 4 orang. Kepakarannya ialah kerja pengukuran, pemetaan lokasi dan cari gali. Selain itu, dia juga mempunyai kepakaran mengenal pasti lokasi baru yang mengandungi bahan mineral seperti biji besi dan boksit. Hasil titik peluh Kamaluddin, 7 kawasan baru di sekitar Batu Pahat dikesan mengandungi biji besi, antaranya Seri Jagung dan Bukit Seribu.
Ada juga kawasan yang telah dikenal pasti sehingga kini belum diteroka. Kamaluddin berkata hasil biji besi di Sri Medan antara yang berkualiti tinggi dengan kandungan besi antara 58 hingga 60%. Susulan itu, kediamannya sering dikunjungi pelbagai pihak termasuk penyelidik universiti tempatan yang ingin membuat kajian mengenai sejarah perlombongan biji besi. Banyak barang-barang yang berada, yang ada di dalam rumah ni, dan kita boleh lihat koleksi-koleksi batuan dan juga peta-peta yang ada, peta-peta yang berkaitan dengan perlombongan yang berlaku di Sri Medan. Jadi kami daripada pihak UTAS dapat belajarlah something, dan mungkin kita akan wujudkan kerjasama yang mana peta-peta tersebut ataupun koleksi batuan itu dapat dipamerkan di universiti. Ia merupakan keris yang diterapkan penggunaan emas di bahagian permukaan hulu dan sarungnya ataupun dipanggil sampai, dan diterapkan juga kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran di bahagian sampai yang memperlihatkan bahawa pengaruh Islam dalam proses pembuatan keris ketika itu. Keris dalam masyarakat Nusantara adalah sinonim dengan masyarakat Melayu ataupun Nusantara yang memperlihatkan kekuatan, keagungan ataupun ketuanan, iaitu yang melambangkan kuasa yang dimiliki oleh pemilik-pemilik keris ataupun penggang-penggang keris ini. Lazimnya keris-keris yang berunsurkan seni rupa emas yang ditempa sama ada di bahagian permukaan sampai ataupun di bahagian hulu keris memperlihatkan kemegahan, keagungan, keutuhan, kekuatan sesebuah kerajaan ataupun pemilik keris tersebut. Masih bersama Buletin Didik. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun, Muhammad Awal Mustafa, yang juga dikenali sebagai Monfa Junior, layak bergelar jutawan muda. Ini kerana dia memiliki kekayaan luar biasa bagi individu pada peringkat usia kanak-kanak. Monfa Junior berasal dari Lagos, Nigeria, adalah anak kepada seorang selebriti internet Ismailia Mustafa. Kanak-kanak ini menjalani kehidupan serba mewah sebagaimana dipaparkan di laman Instagram miliknya. Monfa Junior memiliki rumah agam pertamanya pada usia 6 tahun dan terdapat beberapa lagi rumah agam lain. Biarpun masih terlalu muda untuk mendapatkan lesen memandu, dia sudah pun mempunyai supercar seperti Ferrari dan Lamborghini Aventador. Tidak cukup dengan koleksi kereta mewah, Monfa Junior turut mengembara ke serata dunia menaiki jet peribadi. Kanak-kanak ini juga sering dilihat menggayakan pakaian berjenama seperti Fendi, Versace dan Gucci. Mercu tanda di seluruh dunia dinyalakan dengan lampu merah, simbol tuah dan kegembiraan bagi meraihkan kedatangan Tahun Baru Cina. Antara yang menarik perhatian di Jepun, Iran dan Rusia. Tokyo Tower dilimpahi cahaya merah dengan tarikan tahun ini. Paparan karakter Cina bermaksud masa depan. Lebih 2,000 belon turut dilepaskan bagi menyambut Tahun Baru atau Festival Musim Bunga. Pengunjung turut dihiburkan dengan pelbagai persembahan. Di Ethiopia, lampu merah ibu pejabat bank komersial negara itu yang dibina oleh pekerja Cina memaparkan persembahan visual menarik untuk meraihkan Tahun Harimau. Mercu tanda terbaru di Addis Ababa ini turut menyediakan persembahan air pancut untuk tatapan orang ramai. Di Denmark, Happy Spring Festival menghiasi seluruh bangunan menarik di Copenhagen ini. Manakala menara ikonik Azadi di Tehran meraihkan hubungan diplomatik China-Iran yang kini memasuki tahun ke-50. Pengunjung teruja dengan persembahan bunga api yang memeriahkan ruang udara Brazil baru-baru ini serta pelbagai persembahan menarik termasuklah tarian singa dan paparan cahaya visual. Selain Tahun Baru, acara turut meraihkan Olimpik Musim Sejuk di Beijing bermula 4 Februari ini. Mercu tanda ikonik Palace Bridge di St. Petersburg, Rusia pula kelihatan indah sekali dengan nyalaan lampu merah. Sekurang-kurangnya ia memberi sedikit keceriaan buat pejalan kaki yang melaluinya ketika musim salji. Dan Amerika Syarikat menyatakan ucapannya buat China menerusi paparan visual di Times Square, New York. Seperti Brazil, ia sama meraihkan Tahun Baru dan tamasya Olimpik serta Paralimpik Musim Sejuk yang bakal bermula.
Sukan, penampilan pasukan negara Terengganu Polygon Cycling pada kejohanan lumba basikal Jelajah Saudi 2022 agak membanggakan. Perlumbaan peringkat pertama kategori tinggi disertai deretan pasukan handalan dunia itu menyaksikan Muhammad Harif Saleh berada di tempat ke-18. Terengganu Polygon Cycling yang diwakili 5 pelumba turun bersaing dengan 136 pencabar dari 14 pasukan. Peringkat pertama daripada 5 yang dipertandingkan edisi kali ini mempertaruhkan laluan landai sejauh 198 km. Tumpuan pastinya terarah kepada 8 pasukan jaguh bertaraf dunia UCI yang membariskan deretan pakar kayuhan. Penentuan pemenang seperti dijangka berlangsung dramatik pada penghujung saingan. Ia menyaksikan Caleb Ewan dari Lotto Sudal ditabal sebagai juara peringkat pertama. Pelumba negara Muhammad Harif pula mencatat keputusan memberangsangkan dengan menduduki tangga ke-18. Seterusnya, Korea Selatan mengesahkan tiket ke Piala Dunia buat kali ke-10 berturut-turut selepas menewaskan Syria 2-0 pada aksi kelayakan Piala Dunia 2022. Skuad bimbingan Paulo Bento itu tidak pernah gagal beraksi ke pusingan akhir Piala Dunia sejak edisi Mexico 1986. Mereka mengiringi Iran yang telah mengesahkan tiket pasukan Asia dari kumpulan A. Korea Selatan menentang Syria bagi aksi ke-8 kumpulan A di Stadium Rashid, Dubai. Hanya kutipan 3 mata diperlukan Korea Selatan untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia 2022. Kebuntuan gol Korea Selatan akhirnya terlerai pada minit ke-53 menerusi Kim Jin-soo sebelum Kwon Chang-hun menambah duka Syria untuk Korea Selatan mendahului 2-0. Defisit itu dipertahankan Korea Selatan sehingga whistle penamat. Kemenangan ini memastikan anak buah Paulo Bento menduduki tangga kedua kumpulan A, mengumpul 20 mata dan sudah cukup buat mereka mengesahkan tiket berharga Piala Dunia. Sementara itu, pertemuan Jepun dan Arab Saudi yang berlangsung di Saitama menjadi aksi tumpuan kumpulan B. Arab Saudi yang menduduki tangga teratas dengan 19 mata hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk mengesahkan kemaraan lebih awal. Namun misi itu agak sukar di tempat lawan yang menyaksikan Jepun terdahulu menceriakan penyokong mereka menerusi gol Takumi Minamino minit ke-31. Kemudian, Junya Ito mencatat nama sebagai penjaring untuk melengkapkan kemenangan 2-0 tuan rumah dan mengumpul 18 mata di tangga kedua kumpulan B. Ia kekalahan pertama dicatatkan Arab Saudi dalam saingan peringkat kumpulan selain tidak pernah tewas sepanjang aksi kelayakan sejak Ogos 2017. Vietnam pula melakar sejarah tersendiri apabila meraih kemenangan sulung di peringkat kelayakan terakhir Piala Dunia ketika menentang China. Beraksi di laman sendiri, pemain tuan rumah Tan Tai Ho menanduk masuk gol pendahuluan minit ke-9. Nguyen Thian Lin kemudian menggandakan kelebihan Vietnam untuk kedudukan semasa 2-0. China terus tenggelam di asak lawan sebelum bolos kali ketiga. Kali ini menemui penyudah Van Van Duk dan China sekadar memperoleh 1 gol menerusi Hsin-Shu pada masa kecederaan. Keputusan penuh 3-1 sudah cukup membanggakan Vietnam bagi kutipan 3 mata pertama. Juga menamatkan badi kekalahan dalam kesemua 7 perlawanan sebelum ini. Baiklah, rangkuman sambutan Tahun Baru Cina di seluruh negara mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan kita jumpa lagi.